Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang dirahmati pengurusi majlis, yang berbahagia Ustaz Wan Ismail bin Yusuf yang di Pertua PAS kawasan Ketereh merakap calon bagi Parlimen Ketereh, yang berbahagia Dr. Muhammad Yusnan bin Yusuf calon bagi Domelo, tuan-tuan dan puan-puan, bapa adik kakak, saudara-saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan rekah ni kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah sempena kempen pilihan raya yang ke-13, yang ke-14. Dan kita ada 2 hari lebih kurang untuk kita mengundi. Apa yang penting nak sebut secara rekah ni ialah sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya baru ni pilih PAH, memberi undi kepada calon PAH, maka kita harap insya-Allah 9 hari bulan ni pun kita tubik ramai-ramai dan terus memberikan undi kita kepada calon Parti Islam Malaysia PAS di peringkat DUN dan juga di peringkat Parlimen. Kerana apa? Kerana perjuangan PAH ni seperti mana kita tahu ialah perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita PAH ni bukan seperti mana parti-parti biasa. Parti-parti politik yang lain ni, kalau kita guna bahasa agak lebih bersifat sekular, iaitu parti yang tidak berlandaskan kepada agama dan berjuang semata-mata untuk mendapat kursi, mendapat kuasa dan menjadi kerajaan. Tetapi kita dalam PAH ni, walaupun kita memang nak kursi juga, kita nak kuasa politik juga, tetapi ada tujuan yang lebih besar daripada setakat kuasa, daripada setakat kerusi, iaitulah tujuannya menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana politik dalam Islam ni seperti mana disebut dalam tulisan-tulisan ulama, antaranya yang terkenal ialah Ibnu Khaldun. Dia tulis siasah-siasah ni, politik-politik dalam Islam pertama sekali iqamatuddin, ialah untuk menegakkan agama. Itulah tujuan politik Islam. Bukan nak buat jalan raya, bukan nak buat getok, bukan nak buat sekolah, bukan nak buat pembangunan fizikal, tetapi hak utamanya ialah iqamatuddin, menegakkan agama, supaya agama ni jalan setakat yang kita boleh buat dalam kerajaan yang kita kuasai. Yang kedua ialah siasatud dunya bihi. Itu dua. Pertama menegakkan agama, wa siasatud dunya bihi, mentadbir dunia ni ataupun kehidupan ni dengan agama. Di situ besarnya perbezaan antara kita PAH dengan parti-parti yang lain. Sebab itulah bila kita benar di Kelantan tahun 90, pada fasa yang kedua pemerintah PAH di Kelantan ni, almarhum Tok Guru telah meletakkan asas membangun bersama Islam, iaitu menjadikan seluruh perancangan KJL, gerak kerja KJL, program KJL, kegiatan-kegiatan KJL selari dengan ajaran Islam, iaitulah yang terkandung dalam Quran, terkandung dalam sunnah, ijma' dan qiyas para ulama. Itu beza kita situ. Dan alhamdulillah dalam masa 28 tahun ni banyak kejayaan-kejayaan yang telah kita capai. Ada orang bersoal, dia kata gapo dia kat kejayaan PAH mereka Kelantan ni. Nombor satu amat jawab mudah. Kejayaan kita besar sekali di Kelantan, kita jatuh UMNO. Lepas tu nombor satu sekali. Kita berjaya menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional UMNO setelah UMNO merintah Kelantan 12 tahun. Daripada 78 hinggalah tahun 1990. Itu besar sekali. Sebab UMNO ni sebenarnya Amos selalu sebut dalam 2 kali ceramah, dia pokok beratu dalam kampung. Kita berjaya tebal pokok beratu ni. Pada ngusik, siapa budak, demam, orang tua cerah perut ni, pokok beratu ni banyak rusak. Negara kita ni jadi rusak ialah kerana dasar-dasar UMNO dan Barisan Nasional. Kita menghadapi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah dalam agama, semuanya berpunca daripada pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional. Mula nama perikatan, zaman moden ni nama Barisan Nasional. Jadi itu asal. Jadi kejayaan kita yang besar bila kita menjatuhkan, menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional di Kelantan. Yang kedua, yang besar yang kedua ni ialah kita berjaya meletakkan Islam sebagai dasar kerajaan. Dulu ni orang tak terfikir. Orang tak terfikir nak mengatur secara Islam. Orang tak terfikir bahawa Islam ni boleh jadi dasar dalam kerajaan.
Kerana fikiran kita ni dibentuk oleh pemikiran politik sekular. Jadi kita anggap agama-agama ni tidak boleh berperanan, tidak boleh digunakan dalam pentadbiran. Sebab tu orang banyak terlibat dalam politik sekular. Tapi bila kita benar di Kelantan tahun 90, kita berjaya membuktikan bahawa Islam ni boleh jadi dasar. Dan alhamdulillah dalam masa 28 tahun ni banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Kejayaan-kejayaan kita yang sebahagian besarnya ditiru oleh kerajaan Barisan Nasional sendiri. Sebagai contoh, kalau Amos sebut ulai balik, malam ni kita tahu dah. Tapi Amos sebut contoh cuti 2 hari seminggu. Mula-mula dia nganyi kau kita tu 8 tahun kita jalan, akhir dia tiru. Lepas tu cuti beranak 2 bulan. Mula-mula kita ambil alih mula, masa tu orang cuti, orang beranak, pegawai kerajaan yang beranak ni cuti 40 hari. Kita tambah jadi 2 bulan. 8 tahun kita jalan, barulah UMNO tiru. Tirunya dia kata 60 hari. Dia tidak kata 2 bulan. Pasal dia tak sewi bunyi bulan. Jadi dia sebut 60 hari. Tak apalah. Puasa kata 2 kali 5, 5 kali 2. 2 bulan dengan 60 hari ni tak apalah. Pasal kita ni sebut 2 bulan, bukan kita nak ke bulan. Dia bukan tak sewi bulan, dia sebut 60 hari. Ni antara contoh. Lepas tu rumah 3 bilik. Tok guru buat dasar, mana-mana rumah nak buat mesti ada 3 bilik. Berdasarkan ajaran Quran. Iaitulah bilik untuk mak ayah, lepas tu bilik untuk anak lelaki, bilik untuk anak perempuan. Kerana dalam hadis Nabi kata bila anak kita besar, balik, maka pisahkanlah tempat tidur lelaki dengan perempuan. Tak boleh tidur sekali, takut mengigar. Takut mengigar. Jadi kita buat 3 bilik. Akhirnya ni seluruh negara Kerajaan Barisan Nasional mengguna pakar dasar kita. Mana-mana rumah nak buat di seluruh negara ni kena ada 3 bilik. Jadi ni antara benar hasil daripada kita meletakkan Islam sebagai dasar kepada kerajaan. Yang ketiga dalam masyarakat. Yang ketiganya ialah kita berjaya membuktikan kepada dunia, bukan setakat Malaysia, dunia hari ni, bahawa kita boleh, mana seorang-orang alim, ulama boleh jadi pemimpin nombor 1. Dulu orang tak fikir, orang panggil tok guru, ustaz ni pakai piyah, pakai serban, pakai jubah ni boleh jadi menteri besar, boleh jadi esko. Orang tak fikir. Tapi alhamdulillah kita berjaya letak Tok Guru Nik Aziz jadi menteri besar. Berapa lama? 23 tahun jadi menteri besar. Alhamdulillah berjaya kita di Kelantan. Pemari hak ni pula orang alim juga, Datuk Ahmad Yaakob, yang Ahmad Berhormat. Datuk Ahmad Yaakob ni anak Tok Guru, dia sendiri orang alim ngaji Mesir. Keluarga pula keluarga Tok Guru. Jadi alhamdulillah dia turut jejak langkah Tok Guru. Jadi 2 orang menteri besar ni dalam pasang ni kita beritahu ni orang ngaji agama, orang yang kita panggil orang alim. Dah boleh jalan dengan molek. Kaji tak ada masalah apa-apa. Jalan semua tu lah, gaji boleh bayar, pembangunan berlaku, pertumbuhan ekonomi, AKDNK meningkat. Lepas tu dapat CJ pula daripada audit negara, dapat pengiktirafan daripada SPRM. Orang tuduh macam-macam kerajaan kita ni, tak pandai beretoh lah, makan balok lah, rasuah lah, berapa. Bakal tu kecek. Tapi bila kita baca rekod, kita tak sambil lah hak zaman Tok Guru. Muka demo kata hak ni tak serupa dengan Tok Guru. Kita ambil 2013 lah kemari ya. Zaman Datuk Mak Yaakob ni banyak pencapaian. Antaranya audit memberikan penarafan 5 bintang di segi pengurusan keuangan kepada 12 jabatan dan agensi kerajaan negeri. Dia di Malaysia ni dia ada macam tanding seluruh jabatan dan agensi di seluruh negara. Tahun 2016 ada 45 jabatan dan agensi bertanding. 12 daripada tu ialah daripada Kelantan. Dan 12 Kelantan ni benih mendapat penarafan 5 bintang daripada audit negara. Dapat 5 bintang, 5 bintang ni tinggi lah. Dapat 5 bintang daripada audit negara, 12 jabatan dan agensi kerajaan negeri daripada 45 yang bertanding. Ini nak ayat hebat tahun 2016. Dan 2016 pula dari segi ekonomi kita tengok. Ni pasal duk kata tak erti tadbir ekonomi tinggal belakang. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita ataupun bahasa lebih tepatnya KDNK, keluaran dalam negara negeri kasar, ialah kita mencapai 4.8%. Melebihi daripada pencapaian Malaysia. Malaysia pada tahun 2016 KDNK-nya ialah 4.2. Tetapi kita di Kelantan 4.8
sama dengan Selangor. Sama dengan Selangor. Tingginya pencapaian kita. Beliau kata tok lebah tak uti mereka. Islam tak boleh buat dasar dalam pemerintah. Tapi alhamdulillah 2016 kita memperoleh 4.8. Ni kalau anak kita masuk universiti orang belajar ekonomi, dia tahulah KDNK, pertumbuhan ekonomi, income per kapita. Ni antara indeks yang digunakan pakar untuk menilai perjalanannya dan pencapaian ekonomi sesebuah negeri dan juga negara. Orang rujuk benda-benda lagu ni. Jadi kita alhamdulillah 4.8%. Tinggal habis negeri-negeri lain yang diperintah oleh Barisan Nasional. Ini nak oyak kadek. Lepas tu masalah balok. Orang duduk makan balok ke apa semua. Pertama ambo sebut semua. Ambo ni umur 59 tahun. Ambo tak je jumpa lagi orang makan balok. Orang gila tak makan balok. Tu benar tengok orang makan balok. Orang makan nasi gabu, nasi tope, balok ni tak ada. Orang gila tak makan balok. Tapi inilah dia dibawa. Apa bawa ni? Pasal barang ni barang bisa. Orang Kelantan ni kalau bunyi balok naik angin lalu. Naik angin lalu. Jadi cara nak tuduh kerajaan Kelantan ni ialah tuduh makan balok. Rasuah situ, rasuah sini. Tapi tahun 2017. Masa 2017. SPRM sendiri buat kenyataan bahawa Jabatan Perhutanan Kelantan bersih daripada rasuah. Itu SPRM sendiri, Pesuruhjaya SPRM Kelantan, Datuk Muh Samsudin. Masa tu Jabatan Hutan buat majlis ikrar bebas rasuah. Jadi dia buat statement rasmi, tubik Datuk Khabar. Tubik Datuk Khabar, dia kata Jabatan Perhutanan Kelantan ni bebas daripada unsur-unsur rasuah. Dan sebelum daripada itu mendapat pengiktirafan daripada SPRM Malaysia. Tapi tak tubik Datuk Khabar, memang tak tubik Datuk Khabar. Dia sengaja gelakkan berita tu supaya orang tidak tahu. Jadi 2 kali kita Kelantan ni mendapat pengiktirafan pengakuan daripada SPRM bebas rasuah dalam isu pembalakan. Jadi hal ni semua hak mau sebut 2-3 perkara ni, banyak lagi kalau nak sebut, menjawab segala tuduhan orang. Terutamanya Hussein Musa yang pelawak. Ni nombor 1 pelawak di Kelantan ni lah. Buat tuduhan-tuduhan macam-macam kepada kerajaan. Tapi tak ada bukti belaka. Hak pelawak paling besarnya 90 juta lah. PAH ni makan PT UMNO 90 juta. Tu pelawak paling besar. Tapi hak gong ni percaya. Hak tu masalah dia. Tu pelawak paling besar. Sebab baru ni bila pergi di London, cara dia mahkamah walaupun benda ni pereka awal. Dia cara betul tak lagi. Dia panggil dalam istilah interlocutory. Interlocutory ni kalau kita guna bahasa mudah kita lah apa, bicara awal, mukaddimah. Sebelum cara hak sebenar. Tu mudah nak supaya. Kalau kita guna bahasa istilah undang-undang takut jadi keliru. Maksudnya cara dulu ataupun perbicaraan awal mukaddimah kepada cara hak sebenar. Jadi mukaddimah ni kita benar tu dengan Sarawak report. 5 isu yang dibangkitkan tu kita benar. Hak besar sekali Sarawak report. Bila Tok Guru jadi atas nama Presiden PAH, Samir Sarawak Report dan Claire Rokasa Brown, editor dia tu, disamir di mahkamah di London. Demo ni cuba mengenepikan Samir. Dia nak buat Samir tu. Mana tak sewi PAH ni Samir dia. Jadi kalau kita ambil cara mudah, apa dia tak sewi PAH Samir dia? Kalau Sarawak Report ni betul-betul ada bukti bahawa PAH ni makan duit UMNO 90 juta. Bapa dia nak tolak Samir? Patut dia terimalah Samir, caralah di mahkamah. Bila naik mahkamah dia boleh buat tubik lah bukti-bukti bahawa PAH ni makan PT UMNO sungguh. Tapi petai lagi dia buat permohonan di mahkamah untuk tolak permohonan Samir PAH. Situ nampak dah. Lepas tu 5 isu hak bakit, tuduhan-tuduhan dia dalam affidavit dia. Antaranya dia kata PAH ni makan duit UMNO ialah kerana pemimpin PAH ni mewah. Termasuklah hamba. Salah satu nama dia masuk nama hamba. Dalam tu. Kita semua tak jawab. Pasal lawyer beri nasihat jangan jawab. Ada orang bakit apa tak jawab. Nama sebut terang-terang ni. Timbalan Menteri Besar Kelantan lah. Orang tu orang ni. Memang kita tahu. Tapi lawyer kita di Inggeris kata jangan jawab. Jangan jawab. Beri maklumat kepada dia. Betul ke tak betul tu dah. Dia akan jawab di mahkamah. Dan alhamdulillah cara baru ni. Benda-benda yang dia masuk tu sebahagiannya kena tahuk tubik. Kalau dia sebut nama orang tu orang ni, mahkamah buat keputusan buat daripada affidavit dia.
Buai daripada keterangan dia. Jadi bila tak ada keterangan ni nak cara apa dia? Jadi bila kita benih interlocutory ni, kalau buat ibarat supaya orang nak pergi perang kan, tak ada pedai, tak ada lembing. Pergi perang dengan bodoh gitu. Sebelum ni ada pedai, ada lembing. Tapi bila mari cara interlocutory, pedai lembing itu maka tertinggal luar belakang. Mu masuk dengan tangan kosong. Tak nak berlawan guano kalau dia tangan kosong. Tu nak oyak. Sebab tu kita gembira, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah berkat doa kita, keikhlasan kita, akhir nampak bagaimana. Dan mikir segi undang-undang, kalau dia hak ni kalah dah mukadimah ni, hak cara betul ni, peluang dia untuk benar lagi susah. Tu nak oyak. Supaya ibarat, tapi ada buat pan tu jawab, dia kata jangan suka sangat. Permainan tak habis lagi. Betul lah. Referee tak siuk lagi misi akhir. Tapi kita sumak 5 gol dah. Ibarat main bola ni. Wisi akhir tak siuk lagi. Tapi 5 gol dah kita sumak. Lo ni tak tunggu wisi je lah. Gak nak ambak 5 gol ni bukan sedih. Nak ambak 5 gol ni. Kita sumak 5 gol kosong dah dia. 5-0 dah dalam permainan. Walaupun wisi akhir tak siuk pun. Tapi dia duduk leading 5-0 ni kak. Pahit lah nak balas. Tidak gitu Di segi adat kita kecek. Jadi dengan sendirinya tuduh pelawak usia musa puak-puak tuduh pah ni ditolak belakang kerana Sarawak report kalah dalam perbicaraan interlocutory. Ni cerita sebenar. So kita nampak tuduh jadi tuduh tu tak pakar. Jadi tak ada dalam hadut cerita pah ni makan BT UMNO 90 juta ni. Kalau pah ni makan BT UMNO sungguh tak okey lah kita duk gutik derma nak pilih raya. Pada dengan BT tu lah. Tu nak ayat contoh ada. Jadi sebab tu hari ni hak penting kepada kita ialah kita mengekalkan kemenangan kita. Di Melo ni secara khusus sebab kita duduk dalam di Melo tu kecek. Jadi kena pastikan Melo ni kena kekal menang. Lepas tu kena rapah parlimen terang. 2 kali kita kena buat. Pertama pertahankan Melo. Kok mana pun guli bating lagu mana neten nerak kita kena pastikan kita benar di Melo. Itu paling penting. Apa? Sebab kita nak pertahan kajian Kelantan. Kita nak pertahan kajian Kelantan. Kemenangan kita di Melo salah satu sumbangnya untuk kita mau pertahankan KJM. Dan kita kena menang di terang ni apa? Sebab kita nak beratah Malaysia. Cita-cita kita terik ni kita nak beratah Malaysia. Kita tanding 190 tapi ada kes 2 tinggal 158 kursi. Menunjukkan seriusnya kita ni nak beratah Malaysia. Dari ni kita merasa yakin walaupun hijau Tuhan kita tak tahu, tetapi dengan perkembangan yang ada dan ni berlaku perubahan besar di kalangan pengundi seluruh negara. Ni lah UMNO duk takut, Pakatan Harapan duk takut kepada PAH ni. Perubahan yang kita panggil dalam istilah kita tsunami hijau. Tsunami hijau. Ni kita jangka akan berlaku dalam pilihan raya. Tsunami hijau ni akan menyebabkan UMNO akan tumbang, Pakatan Harapan pun akan kalah. Jadi kita agak ni akan jadi kenyataan. Walaupun orang duk cerita macam-macam, ceritalah demo kita pun ada kajian kita. Kita ada maklumat kita. Sudah kita yakin dengan izin Tuhan, dengan suasana yang ada, dan kalau tidak berlaku benar-benar di luar jangka, insya-Allah akan berlaku satu perubahan yang besar dalam politik negara lepas daripada pilihan raya yang ke-14 ni. Maka sebab tu kita kena kekal di Kelantan. Kena pertahan di Kelantan. Kalau UMNO duk sungguh nak ambil Kelantan, kita boleh tanya sono buat gapo UMNO nak ambil Kelantan. UMNO sampai hari ni tak boleh jawab apa dia nak ambil Kelantan. Ambo selalu tanya dari ceramah, dia tak boleh jawab. UMNO tak boleh jawab. Ambo tanya mudah je. Bapa UMNO ni sungguh sangat nak ambil Kelantan. Dia nak buat gapo di Kelantan? Dia kata nak buat pembangunan. Pah mereka ni tak ada pembangunan. Baik kita tanya, gapo dia maksud pembangunan? Tanya UMNO tu. Gapo dia masuk pembangunan? Hospital ke? Sekolah ke? Jalan raya ke? Jambatan ke? Bala polis ke? Kalau dia kata ni lah pembangunan, pas tak ada ke muka ni di Kelantan? Tak ada hospital ke di Kelantan? Tak ada bala polis ke di Kelantan? Tak ada jalan raya ke di Kelantan? Ada dah di Kelantan. Pas kalau ada, nak ambil warga apa? Kalau bagi tu tak ada, bolehlah kita kata nak ambil, nak buat. Ni bagi ada dah di Kelantan. Lepas dia jawab, muncul kita kajian pusat buat. Hodong, aku mengetah, mu buat, dah apa mu nak jadi kajian? Tidak gitu
Biar kita lah kekal jadi kerja. Kerjamu je buat jalan. Kerjamu je buat sekolah. Kerjamu buat kepala polis. Kerjamu buat jambatan. Aku jadi kerja. Sebab kita beruh lah tuan rumah duk kau selo atas bala. Pahoi lain duk kalut. Kukunyo jemelih kubah, sia daging ke apa. Itulah kerja tuan rumah duk kau selo lah atas bala. Dan inilah cerdik orang Kelantan. Dia beri kajian ni kopak. Kau je buat pembangunan fizikal UMNO. Itu nak ayat cerdik orang Kelantan. 28 tahun dah. Itu nak ayat. Jadi atas dasar apa kita nak tukar? Kita nak tukar atas dasar apa? Pas dia kata mujur dia buat baik. Betul lah dia buat. Tapi tanah mari mana? Kajian pusat ni piti mana? Kita tahu. Tapi tanah dia nak buat. Nak buat getok atas tanah. Sekolah atas tanah. Balai polis atas tanah. Hospital atas tanah. Tanah tu hak siapa? Tanah tu hak kita lah kajian negeri. Kalau kita tak lulu, esko tak lulu, pejabat tanah tak lulu, kajian tak lulu, dia nak buat apa? Nak buat hospital tak boleh, nak buat sekolah tak boleh, nak buat balai raya tak boleh. Cekak nak buat atas langit. Nak buat sekolah atas langit, hospital atas langit, tu kajian ayah peng. Kajian ayah peng pasal buat atas langit ni. Jadi mana ada dia kita juga. Sebab tu dia tak boleh nak bangga bahawa ni hak dia buat belakang sebab tanah tu dia kita. Sebab siapa buat contoh semua. Kau kita dengan bini lah. Bini jangan tu. Betul lah. Tapi pun beranak ben kita selalu. Apa? Sebab ada dia kita. Kalau kita tak lelah, berat mengandung ke dia? Kalau kita tu lelaki lelah, ya bini mengandung tu. Jadi ada dia kita sebab tu dia jangan tu. Pun beranak ben mamak lalu. Timuh ni dia bila mati seksa. Baca telkil, ben timuh lalu. Tapi masa hidup ben mamak. Projek pembangunan pun lagu tu kita kena faham memang duit pusat. Kita tak kata duit kita. Sekolah, hospital apa semua duit pusat. Tapi tanah bawah bidang kuasa kajian negeri di bawah jadual ke-9 pelbagai persekutuan. Kalau esko tak lulu, tak boleh buat kapal satu. Bahkan dia kata kalau kita dia tak boleh buat, kalau mu tak boleh buat pembangunan, tak boleh buat hospital, tak boleh buat sekolah, tak boleh buat balai raya, berhenti jadi kajian, biar kita jadi kajian. Tu kaedah dia nya. Jadi sini ni kita kena jelas. Kita kena jelas. Jadi kalau pembangunan sudah berlaku di Kelantan dalam keadaan kita meretok, UMNO tak meretok. Sebab apa kita nak uji ke UMNO meretok Kelantan? Yang kedua dia kata, dia nak buat Islam lebih baik pada PAH. Tu hak dua. Dia kata kalau kita meretok Kelantan, kita nak buat Islam lebih baik pada PAH. Mau jawab mudah. Siapa nak jadi menteri besar? Nombor satu telah tanya UMNO, siapa nak jadi menteri besar? Sebab kalau dia nak buat Islam lebih baik pada PAH, menteri besar yang dia nak latih mesti lebih halal pada Datuk Mak Yaakob. Siapa dia ni kalau orang UMNO di Kelantan, calon UMNO di Peringkat Dom yang alih serupa ataupun lebih pada Datuk Mak Yaakob. Aku tunjuk kat hangpa di Kelantan. Tak ada. Kalau tak ada nak buat Islam lebih baik ke mana? Tu soalan mudahnya. Jadi kita kena faham situ. Tu jawab tanya tu ya dulu. Siapa dia nak jadi menteri besar? Ashraf Wajdi tani parlimen tak boleh jadi menteri besar. Tu nak royak. Kau ada ni kan Allah Tuhan. Nak jadi tu imam maya senyap pun boleh tentu lagi boleh. Bukan nak hina, tapi kita tengok senara tu kan. Nak jadi tu imam kau semaya senyap. Kau tak bunyi. Semaya banyak kau kita tak agak. Takutnya rokok. Rokok nyanyi buat ni. Itu nak royak mudah. Baik, yang kedua, nak buat Islam lebih baik pada PAH. PAH ni berita Kelantan soy. Terengganu UMNO berita. Pahang UMNO berita. Kedah UMNO berita. Negeri Sembilan UMNO berita. Melaka UMNO berita. Johor UMNO berita. Perak UMNO berita. Bapa tak buat Islam tempat tu? Bapa dia tak buat Islam? Ambil contoh paling dekat Terengganu. Terengganu ni UMNO berita. Kalau UMNO ni betul-betul nak buat Islam, bersungguh nak buat Islam, dia kena buat Islam lebih baik pada PAH di Terengganu. Biar kita boleh belajar dengan dia. Tapi apa dia buat di Terengganu? Siapa hari ni tak buat? Patut dia buat di Terengganu. Itu lebih baik pada kita. Islam lebih molek. Projek lebih baik pada kita. Biar kita rasa malu, kita belajar dengan dia. Tapi siapa hari ni UMNO tak boleh buat. Tak boleh buat di Terengganu. Dia mengetok nama mana Terengganu?
Inilah nak tunjuk bahawa UMNO ni sebenarnya tak bersungguh nak buat Islam. Kecek yang lebihnya. Kelantan ni dia bagi royak nak buat Islam sebab dia tahu orang Kelantan ni pesokong pah kerana Islam. Maka sebab tu kena kecek Islam kata. Sebab UMNO ni yang sebut sama Barisan Nasional, parti Tok Perai. Sebab tu lambai dia dacing. Dacing tu lambai Tok Perai. Kat Tok Perai ni dia jual ikut musim. Puya dia jual dia. Puya motel jual motel. Asal bagi laku boleh piti. Kalau jual bewok tu boleh piti, dia jual bewok apa-apa ni. Tu nak raya. Jadi kita nak percaya pun dengan demo ni. Tangan pilih raya tak janji macam-macam. Nak buat universiti Kroel lah, gapo lah, macam-macam di Kelantan. Terengganu hak duk meretoh molek-molek tak buat pakai ini. Siapa dia meretoh Terengganu? UMNO. Gapo nak tunggu benar di Kelantan dulu ni? Itu yang mudahnya kalau kita nak kecek dengan pokok ni. Jadi sebab itulah dari segi asahnya, tak ada sebab sikit abuk kita nak tukar kajian. Kajian ini boleh kita tukar kalau kajian ini rasuah. Kalau kajian ini menyeleweng, kalau kajian ini zoling, kajian ini salah guna kuasa, memang di segi agama kita kena tukar. Tapi alhamdulillah kajian Kelantan setakat ni Tuhan bui, Tuhan jaga hati pimpinan kita, pegawai-pegawai kanan kita, tak ada lagi benda salah guna kuasa, menyeleweng, rasuah tak ada. Alhamdulillah. Bukan sehari, bukan 2 hari, 28 tahun. Start daripada tahun 90 sampailah hari ini. Waktu pas mereka Kelantan fasa yang pertama, penggal pertama tahun 59 hingga 78, tak ada seorang abuk pimpinan PAH yang dituduh rasuah. Masa tu 18 tahun mereka. Tak ada seorang abuk. Wakil rakyat PAH, esko PAH yang ditangkap dituduh rasuah di mahkamah. Kena J kau kerana kesalahan jenayah. Alhamdulillah tu ibu 18 tahun. Hari ni hari 28 tahun. Ini satu kejayaan yang besar. Walaupun boleh jadi kita pembangunan tidak banyak, tidak besar, tidak hebat, tapi kita boleh sebuah kajian yang bagus, yang bersih. Ambil buat contoh supaya kita boleh tok laki lah kalau kita orang tengok. Tok laki tak nanti kaya, nak juru. Tok laki hak juru lebih baik pada tok laki hak kaya jahat. Tok laki hak juru ni dia tak kena bini dia. Dia tidak curang. Dia pergi masjid, balik di rumah. Pergi masjid, balik di rumah. Sebelum balik di rumah tu, sehingga kedai kopi minum tu Kak Ali dulu. Tu tu lelaki yang baik. Biar sesok pun. Tapi bini suruh agak. Pergi luar pun bini tak bimbang pasal dia tahu tu lelaki dia tak kena. Tapi kalau boleh tu lelaki kaya, balik jaga-jaga, pas main tino pula, buat apa kaya? Kajian apa lagu tu lah. Hak penting kajian ni, kajian yang baik, kajian yang bersih. Kajian yang tidak kena gaya. Hal ni lebih penting daripada kajian yang buat pembangunan tapi pemimpin atas tu penyambung berlaku. Supaya berlaku pada hari ni. Negara kita jadi susah. Sampai rakyat kena bayar GST. Berat ni apa? Sebab pemimpin di atas tidak bertanggungjawab. Pecah amanah, salah guna kuasa, menyeleweng, tipu macam-macam sehingga khazanah negara ni tak cukup untuk membangunkan negara untuk selesai masalah rakyat. Ni isu yang kita kena faham. Kena GST ni peratus siapa bengu habis orang. Sebab tu hamba kata GST ni bagi berat, GST ni gasak siapa tu bengu. Nyegomo kita tu. Hak tinggi audit negara sebut duit Malaysia tinggi ni kerana penyelewengnya, kerana salah guna kuasa lebih banyak daripada hak kaji ekutik daripada GST. Baca laporan audit. Minta orang ambil tayar ni baca laporan audit. Kalau tak ada diri itu, kajian tak perlu buat GST. Duit hak diri itu saja cukup untuk menanggung pembangunan dan memberi kebajikan kepada rakyat. Tapi kerana pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional, hak kapal dia tak tahu gapo satu, hak atas ni. Kelebat dengan rasuah, dengan gapo siapa kereta apa kena igak, siapa dia? Duit tu pakai pun hilang. Waktu jadi menteri, bila orang tanya saya tak tahu. Jadi menteri yang menata apanya duit hilang tak tahu. Bukan seria 2 ya juta-juta hilang. Jadi menteri buat apa? Patut bila kita jadi menteri seria hilang kita kena tahu. Ni juta-juta hilang tak tahu. Boleh jawab kalau orang saya tak sedar. Jadi mu tidur kau makan gaji buta. Ni kita kena hebat. Sebab tu hari ni kita menawarkan pilihan baru kepada rakyat dengan rasa Islam, dengan kaedah Islam. InsyaAllah. Dan kita bukan setakat nak merintah Kelantan. Kalau tu Haizan nak merintah Malaysia, kita yakin kita boleh merintah Malaysia lebih baik pada UMNO lagi.
Apa? Sebab kita ada Quran, ada hadis. Dengan Quran, dengan hadis ni kita yakin kita boleh selesai banyak masalah. Yang kedua, kita ada pengalaman 28 tahun di Kelantan. Sebab tu waktu kita mula-mula benih, UMNO kata PAH ni boleh mereta 3 bulan. Tak boleh bayar gaji. Alhamdulillah lepas 3 bulan. PAH dia kata ada boleh. Boleh bayar gaji juga. Dia kata setahun. Akhirnya 28 tahun dah kita mereta. Kalau kita mereta Kelantan serupa UMNO mereta, waktu dia mereta 12 tahun dulu, memang tak boleh bayar gaji. Kelantan ni akan bankrupt. Kalau kita mereta serupa pemimpin UMNO mereta. Tapi kerana kita start tahun 90, Tok Guru bawa pendekatan Islam, ambil kaedah agama, alhamdulillah kita boleh bertahan sampai hari ni 28 tahun. Bukan sehari 2 hari, 28 tahun. Berkat sokongnya tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebab tu pilihan raya ni kita nak minta mandat sekali lagi. Terutama orang di Melo ni, kok mana sekalipun pertahankan Melo. Jangan lepas pada Barisan Nasional dan rapah terang. Supaya kita boleh pergi siapa ke Putrajaya lepas daripada pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Dan itulah amo nak sebut pada malam ni sebagai mukadimah. Sebab amo kena pergi live pula, nak pergi Maceh pula. Ada ceramah solat pergi Maceh. Jadi mudah-mudahan apa disebut itu boleh menjelaskan kepada kita tentang beberapa isu dan boleh jadi modal untuk kita gunakan bagi menghadapi segala ujian dan cabaran, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT diberi taufik dan hidayah untuk mengundi Parti Islam Malaysia pada 9 hari bulan nanti, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.